Jenis-jenis sakit kepala. Ini merupakan video bahagian kedua yang kita nak borak pasal sakit kepala. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi tengok video bahagian pertama, sila tengok dulu video bahagian pertama untuk tahu apa itu sakit kepala dan apa punca-punca sakit kepala ni. Terus ke poin yang pertama, jenis sakit kepala. Jenis daripada ketegangan. Mungkin bahagian belikat kita, dia ada tegang dekat situ. Kemudian dia terus tarik sampai ke leher, ke bahu dulu, leher, tengkuk dan seterusnya bahagian kepala lah. Dan kebiasaannya dia berlaku disebabkan postur badan kita yang salah, cara kita duduk salah, cara kita berbaring salah, kita salah tidur dan menyebabkan ketegangan lah di bahagian belakang, dan boleh juga berpunca daripada masalah stres. Yang ini semua saya dah cerita dalam video bahagian pertama dulu. Kadang-kadang kita stres dan dia menyebabkan ketegangan di bahagian tubuh badan kita, seterusnya menyebabkan rasa sakit kepala. Jadi untuk masalah ketegangan yang menyebabkan sakit kepala ni, dia sebenarnya tidaklah berapa serius dan ada beberapa kaedah rawatan yang kita boleh buat. Salah satunya kaedah perubatan moden yang kita boleh pergi jumpa doktor, jumpa ahli farmasi dan sebagainya, ataupun cara rawatan ataupun cara perubatan alternatif seperti mengurut. Yang itu tuan-tuan boleh follow kita punya video-video banyak lagi dekat YouTube ni. InsyaAllah saya akan letakkan link di description untuk video urutan sakit kepala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok video tersebut, macam mana cara kita nak urut sakit kepala secara DIY. Kalau untuk orang lain nak bantu kita mengurut pun boleh. Ada banyak sangat video yang kita dah share. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, okey? Seterusnya adalah satu sakit kepala yang ramai juga penghidapnya, iaitu migraine. Migraine ni adalah satu rasa sakit yang kita rasa berdenyut yang sangat kuat dalam pada bahagian dalam kepala kita. Kebiasaannya migraine ni dia menyerang sebelah sisi sahaja, sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dan pesakit migraine ni cenderung untuk menjadi seorang yang sensitif. Biasanya sensitif kepada cahaya. Kadang-kadang dia tengok cahaya tu silau, dia rasa macam pening, terus datang migraine dia. Mungkin juga boleh jadi seorang yang sensitif terhadap bau. Mungkin ada certain bau yang dia tak boleh bau. Ini pula musim durian, ramai orang yang migraine. Sebab bukan semua orang suka bau durian, tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang suka, ada yang tak berapa suka. Dia rasa nak muntah, ada rasa terus pening kepala. Bukan kata bau durian saja, ada bau-bau yang dia tak suka lah. Jadi itu adalah kesan-kesan daripada migraine ni tadi. Boleh kita urut, tapi bukanlah kata untuk merawat, tapi dia lebih kepada untuk melegakan dan mengurangkan rasa sakit migraine tu. Bila kita datang migraine tu, kita picit-picit, dia boleh legakan masalah migraine ni, tapi bukan merawat secara total. Okey, masalah migraine ni dia adalah masalah dalam kepala, masalah berkaitan dengan saraf. Jadi perlukan rawatan yang khusus daripada pihak hospital dan disulam dengan teknik rawatan alternatif seperti mengurut tadi. InsyaAllah akan boleh baiklah. Jenis sakit kepala yang ketiga adalah disebabkan alahan. Alergik terhadap seafood, alergik terhadap bunga. Jadi alergik ni dia akan menyebabkan keradangan pada rongga-rongga batang hidung kita ni. Sekaligus bila dah ada keradangan tu, dia akan terus trigger kita punya hidung, telinga, muka dan kepala lah. Mungkin ada orang yang kalau dia alergik dengan satu perkara, dia mungkin bersin sahaja. Ada orang yang mungkin gatal sahaja. Ada orang yang mungkin sakit kepala sahaja. Ada orang yang semua sekali tu dia kena. Itu memang agak kronik lah sebenarnya kan. Rasa sakit kepala disebabkan alahan tu boleh juga mengurut, tapi just untuk melegakan. Langkah yang terbaik untuk kita tidak mahu sakit kepala disebabkan alahan ni adalah mengelakkan barang-barang ataupun makanan-makanan ataupun apa sahaja yang menyebabkan alahan itu terjadi. Poin yang keempat ni, jenis sakit kepala ni dia berpunca juga daripada keadaan trauma. Biasanya seseorang yang mengalami kecederaan yang agak teruk di bahagian kepala, 2-3 hari selepas treatment, selepas perubatan tu, dia mengalami rasa sakit kepala. Mungkin juga dalam amalan perubatan dikatakan normal lah. Itu mungkin kesan-kesan sampingan daripada kecederaan yang berlaku. Mungkin dia aksiden, dia jatuh, apa-apa sebagainya, menyebabkan keadaan trauma pada kepala, keadaan hentakan teruk kepada kepala. Kemudian dibawa ke hospital, dia dibuat rawatan. So masa dia nak recovery tu, dia akan rasa sakit-sakit kepala. Benda tu kalau nak ikut kata-kata doktor, dia agak normal sebenarnya. Dan kalaupun benda tu jadi lebih serius, ada doktor-doktor yang akan pantau lah. Tidak ada cara lain. Langkah mengubatinya hanyalah dengan bantuan pakar lah.
di hospital, di klinik dan sebagainya, mereka ada reference ataupun ada panduan yang sangat banyak macam mana mereka nak bantu anda. Jadi kalau mengalami masalah yang macam ini, terus berhubung dengan mereka, mereka tahulah nak buat apa. Langkah pencegahan dia itu lebih kepada kita kena berhati-hati selalu, berhati-hati dalam perbuatan kita, berhati-hati dalam memandu. Sebab kebanyakan tragedi yang melibatkan kepala ataupun bukan sahaja kepala, melibatkan diri kita dan kematian juga adalah berpunca daripada atas jalan raya. Baik, jenis sakit kepala yang seterusnya ini disebabkan oleh perubahan hormon dalam badan. Biasanya menyerang kaum wanita. Mereka ada haid, mungkin tanda awal kehamilan ataupun menopause dan sebagainya. Jadi benda-benda ini menyebabkan kitaran hormon di dalam badan itu menjadi tidak stabil dan mengalami beberapa perubahan lah yang bersifat alami di dalam badan, dan itu yang akan menyebabkan rasa sakit-sakit kepala lah. Apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan ataupun menghilangkan rasa sakit kepala disebabkan masalah hormon ni tadi? Pertama sekali adalah penghidap tu sendiri perlu bijak mengawal emosi. Sebab haid, hamil ni semua ni kebiasaan, benda-benda yang biasa terjadi. Masalah perubahan hormon dalam badan ni juga adalah masalah yang normal lah. Jadi kita yang kena bijak untuk kawal emosi kita paling penting. Kemudian untuk kita kurangkan rasa sakit tu, boleh juga kita mengurut. Kalau rasa sakit kepala, kita bolehlah urut kepala kita boleh urut leher kita boleh urut bahu kita, supaya untuk kita legakan. Dan urut ni juga bukan sahaja untuk melegakan rasa sakit kepala tu, tapi dia juga boleh memberikan sensasi relax, macam itulah. Jadi antara lain juga boleh je ambil ubat-ubat tahan sakit yang dibeli dekat farmasi, kedai dan sebagainya. Sebab kalau kita pergi klinik pun sebenarnya doktor akan bagi ubat pening kepala dan ubat tahan sakit juga. Sebab benda tu adalah benda yang normal. Yang seterusnya adalah disebabkan masalah berkaitan dengan kafein lah. Sesetengah orang dia memang suka sangat minum kopi, minum tea. Minuman-minuman ni mengandungi kandungan kafein yang banyak lah. Boleh kita ambil sebagai kita punya booster dan sebagainya, tapi perlu dikawal. Sebab dia memang akan menjejaskan kita punya aliran darah ke kepala, sekaligus menyebabkan rasa sakit-sakit kepala lah. Janganlah bergantung kepada kafein. Kalau kita rasa penat sikit nak kopi, rasa mengantuk sikit nak kopi, jangan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu ada booster-booster yang lain juga yang lebih sihat untuk bantu kita supaya kita sentiasa dalam keadaan segar. Sebenarnya ada beberapa cara yang lain lah untuk kita tidak bergantung sepenuhnya kepada kafein. Antaranya adalah kita melakukan senaman-senaman ringkas. Kita sentiasa bersenam, badan kita sentiasa berpeluh. Itu juga menjadi satu booster yang amat penting lah dalam diri kita. Untuk poin yang terakhir pada hari ini tentang sakit kepala ni, boleh terjadi disebabkan punca-punca sakit yang kronik. Macam kita dah bincangkan yang lepas, sakit-sakit kronik antara salah satu simptomnya adalah sakit kepala. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau berlakunya sakit kepala yang kerap, sangat-sangat sakit, berlarutan, berdenyut tu lain macam lah, rasa sakit dia memang sakit. Jangan ambil mudah dan terus dapatkan rawatan di klinik-klinik ataupun di hospital terus. Tak kira lah hospital swasta ke, hospital kerajaan ke, go, pergi dapatkan rawatan. Kerana kalau kita gagal untuk mendapatkan rawatan awal, mungkin akan menyebabkan penyakit-penyakit yang kita alami ni semakin merebak dan sukar untuk dikawal lagi. Dan yang paling penting, kita berdoa sama-sama supaya kita berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera selalu, insya-Allah. Amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Kita dah borak panjang dah pasal jenis-jenis sakit kepala, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham dan jelas tentang apa isu yang kita nak borakkan hari ini. InsyaAllah lebih banyak video-video yang macam ni akan dibuat naik, dan insyaAllah dia boleh memberi panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam menghadapi rasa-rasa sakit yang dialami. Jika tuan-tuan suka dengan video yang macam ni, boleh tolong kami tekan butang like dan sebarkan kepada ramai orang supaya lebih ramai dapat manfaat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tolong kami juga untuk kembangkan lagi channel ni. Tolong klik butang subscribe. Bagi mereka yang belum subscribe, tolong subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan video-video yang kita akan muat naik kemudian. Maklum balas dan komen daripada tuan-tuan amatlah kami harapkan, demi untuk menaik tarafkan lagi channel ni berkembang. Kita nak membaiki lagi channel ni supaya jadi lebih baik dan lebih menarik dan lebih mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan semua faham.
dan jadi lebih best lah. Senang cerita macam gitu. Jadi sila tinggalkan komen, cadangan, feedback dan sebagainya di ruangan komen. Saya tunggu komen tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau tuan-tuan ada cadangan, kita nak borak pasal apa pula lepas ni, sakit-sakit yang macam mana pula kita nak borak lepas ni, boleh tinggalkan juga cadangan tuan-tuan dan puan-puan di ruangan komen. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab stay dengan kita sampai penghujung. Dan saya mohon maaf kalau sepanjang perkongsian saya ini ada berlaku sebarang kekurangan, kecacatan, mungkin tersalah fakta dan sebagainya. Saya mengaku itu semua adalah disebabkan kesilapan saya sendiri. Sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala kelemahan itu berpunca daripada kelemahan diri saya sendirilah. Okey, terus support channel kita Al-Amin Terapis Saraf setiap alam Selangor dan kita berjumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.